Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, dah lama kita tak berjumpa. Hari ini cikgu nak bawakan sedikit sesi motivasi bersama anak-anak yang bakal menduduki SPM tidak lama lagi. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan sesi motivasi kita, kita baca doa dulu bersama-sama. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu dan turunkanlah rahmat daripada khazanahmu itu kepada kami, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita nak tengok faktor wow nak lulus cemerlang sejarah ataupun subjek-subjek yang lain. Okey, hari ini kita rehat dulu dari fakta buku seketika. Kita buka mata, kita jentik minda, kita sentuh hati kita, kita dengarkan kisah realiti dari seorang guru bersama anak muridnya. Okey, cerita-cerita ini cikgu ambil daripada pengalaman cikgu sendiri, juga daripada pengalaman rakan-rakan guru yang telah pun lama dalam bidang pendidikan. Okey, cikgu sediakan 2-3 siri untuk dikongsikan dengan anak-anak dan juga penonton. Hari ini kita tengok dulu siri yang pertama. Apakah kisah sedih ataupun kisah yang menyentuh hati cikgu, kisah realiti yang benar-benar berlaku. Baiklah anak-anak, cikgu sediakan 3 kisah tetapi mempunyai iktibar dan pengajaran yang sama untuk dikongsikan dengan anak-anak, terutamanya calon-calon SPM dan juga murid-murid yang lain. Kisah ini berlaku dah lama, yang mana calon SPM yang cikgu kenal ini, mulanya semasa dia tingkatan 4, dia bukanlah cemerlang dalam sejarah, tetapi dia merupakan calon yang boleh lulus, calon A. Akhirnya dia capai A minus dalam sejarah. Kategori murid ni dia pendiam, sentiasa senyum bila dimarah oleh guru. Itu yang menariknya berkenaan dengan calon ini. Okay, yang lebih bagusnya calon ini, dia buat latihan dan cikgu tersentuh dengan penampilan dia yang mana dia sentiasa memohon maaf dengan guru bila buat salah. Kadang-kadang salah tu sikit saja, tapi dia cepat memohon maaf. Dan di akhir-akhir untuk berdepan dengan SPM, calon ini memberi fokus semasa PDP. Dia dengar kata cikgu. Okay, bila cikgu tanya dia, kalau cikgu marah dia tu, dia tersenyum. Kata, mengapa kamu tersenyum? Cikgu marah ni. Dia hanya tersenyum lagi dan dia beri peribahasa pada cikgu. Dia kata, cikgu kan pernah ajar peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi itu yang cikgu amat tersentuh dengan murid ini kerana dia berpegang pada kata-kata yang cikgu pernah kongsikan dengan dia. Itulah kisah pertama yang menyentuh diri cikgu sebagai seorang guru yang cikgu nak share dengan anak-anak sekalian. Baiklah, kita tengok pula kisah yang kedua, yang mana calon ini lebih baik daripada calon yang pertama. Okay, kerana dia bermula dengan calon D, tetapi akhirnya dia mencapai A dalam sejarah. Agak mustahil daripada grade D mencapai A, tetapi kisah realiti berlaku. Dia berlaku yang mana anak-anak boleh ambil iktibar darinya. Calon yang cikgu maksudkan ini, dia pemalu, rajin dan nilai faktor wow dalam diri dia. Dia amat menghormati guru, sentiasa menyapa dan tersenyum. Ada saja yang ditanya, bila jumpa je, hi cikgu, good morning teacher. Dia akan sentiasa meminta untuk menolong guru. Dan bagusnya dia, bila zaman WhatsApp ada, dia WhatsApp cikgu, tunjuk latihan setiap hari tanpa pernah terlupa. Okay, dia tunjuk tak banyak pun latihan dia. Tanya, betul tak cikgu saya buat? Hai cikgu,
Cikgu sihat ke? Kalau cikgu tak datang sekolah, dia akan tanya, cikgu tak datang sekolah, kenapa? Saya rindu cikgu, saya nak belajar dengan cikgu. Okay, itu amat menyentuh sanubari cikgu sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ibu. Dan calon ini yang cikgu nak sharekan dengan anak-anak sekalian, dia mempunyai formula luar biasa. Apa yang luar biasanya calon ini? Calon ini, bila cikgu bagi dia skrip jawapan, cikgu bagi latihan, cikgu bagi skema, dia akan menghafal skema berkenaan. Dan bila dia hafal, dia akan pergi ke tempat-tempat tertentu. Contoh waktu rehat, dia pergi luar kelas dan dia bercakap dengan kerusi, dengan dinding, dengan sudut-sudut tertentu. Dia bercakap seorang. Cikgu, mula-mula cikgu tak tahu dia bercakap seorang tu pasal subjek. Jadi cikgu bertanya dengan dia, kamu buat apa ni? Dan dia pun kata, cikgu, saya hafal nota yang cikgu bagi. Okay, bila dia hafal nota yang cikgu bagi tu, cikgu tanyalah, kamu hafal macam mana? Dia kata, cikgu, saya tengah ingat ni cikgu, saya bercakap dengan dinding, saya suka macam tu cikgu. Bila saya dah ingat, saya akan catat balik dalam buku. Dan satu lagi faktor wow yang ada pada calon ini, dia bergaul dengan semua orang, tetapi dia lebih suka bergaul dengan calon-calon cemerlang, walaupun asalnya dia tidak cemerlang. Jadi kita kena juga ambil iktibar bahawa untuk berjaya, kita berkawanlah dengan orang yang berjaya. Bukan kita menidakkan orang yang tak berjaya, kita masih juga berkawan, tetapi kita sentiasa berada di kelompok yang cemerlang. Okay, itulah faktor wow yang ada pada calon ini. Dan calon ini banyak memberi inspirasi kepada cikgu dan juga rakan-rakan murid yang lain, yang mana dia berpegang kepada pepatah Melayu, masa itu emas, kejar kejayaan, dia cepat bertindak dan dia suka keluar dari kebiasaan. Dan apa yang dia keluar dari kebiasaan, dari seorang murid yang pemalu, dia mula merasa dengan orang lain, pandai bergaul dan dia bercakap dengan apa saja, okay, supaya dia dapat meluahkan ilmu yang dia hafal dan dia menulis ilmu yang dia dapat. Itulah hebatnya calon ini, dari D capai A dalam mata pelajaran sejarah. Kita pergi ke calon yang ketiga, kisah terakhir untuk iktibar pada hari ini, yang mana calon ini mulanya calon F, gagal sejarah, tetapi alhamdulillah dengan usaha yang dia buat, dia dapat capai D. Calon ini dia kemalangan dan bercuti panjang. Daripada form 4 pernah kemalangan sekali, naik form 5 pun dia kemalangan lagi. Okey, kita abaikan apa yang berlaku dalam hidup dia menyebabkan dia kemalangan, tapi cikgu nak ambil iktibar dari apa yang murid ini berlaku. Bila dia kemalangan, dia datang jumpa cikgu. Dia kata dia orang susah. Kata, cikgu, saya nak pinjam buku cikgu. Saya tak dapat adik ke sekolah, saya nak pinjam buku dengan cikgu. Saya tak mampu nak beli buku. Dengan tongkat dan tangan beranduh datang kat sekolah, berjumpa dengan cikgu. Waktu tu cikgu mengajar di kelas. Cikgu amat terkesan dengan calon ini kerana calon ini sentiasa tersenyum. Waktu dalam kelas, waktu dia ada, cikgu marah dia senyum. Cikgu marah, memang marah kerana sikap dia yang bermain dalam kelas, tapi dia tak pernah melawan cikgu. Dan bila cikgu suka berlakon dalam kelas, cikgu suka buat simulasi dalam kelas, cikgu akan bagi berbagai watak kepada dia kerana dia nakal. Nak mengelakkan dia mengacau kawan, cikgu bagi dia watak-watak dalam kelas. Dan di sporting, dia melakonkan dengan baik. Dan ditakdirkan dia kemalangan, dan dia datang jumpa cikgu, minta buku dengan cikgu. Cikgu bagi kat dia, cikgu cakap kat dia, kamu ambil buku cikgu bagi ni, kamu buat latihan sampai habis. Buku ni cikgu pinjamkan kepada kamu. Lepas habis saja paper cikgu sejarah, kamu pulang pada cikgu. Niat cikgu cakap macam tu bukan cikgu nak balik buku tu, tapi cikgu nak tengok usaha dia. Okay, cikgu nak tengok usaha dia. Dan calon ini, dia amanah. Dia amanah. Habis saja SPM, lepas paper sejarah kertas 2, dipulangkan balik buku cikgu tu. Yang cikgu sedihnya, buku tu memang lunyai.
penuh dengan jawapan yang dia buat dan menunjukkan dia baca. Dalam hati cikgu waktu tu, cikgu doa. Cikgu kata, ya Allah, luluslah budak ni untuk sejarah, kerana usaha yang ditunjukkan begitu terkesan di hati cikgu. Cikgu anggap dia macam anak cikgu sendiri. Okay, dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa cikgu dan Tuhan angkat usaha murid ini yang belajar sendiri. Kadang-kadang dia datang sekolah bertanya dengan cikgu, daripada F dia dapat capai D. Itulah kisahnya calon yang cikgu ingat sampai ke hari ini. Daripada 3 kisah yang cikgu telah ceritakan, kongsikan dengan anak-anak dan juga pendengar, cikgu hanya guru biasa yang nakkan anak murid berjaya, nak lulus cemerlang dalam sejarah dan juga dalam apa jua subjek pun. Anak-anak, ingatlah, ambillah teladan dari kisah-kisah yang cikgu ceritakan. Hormati guru, cari keberkatan ilmu. Kerana guru sentiasa mendoakan anak-anak murid dia untuk berjaya. Kerana guru juga sentiasa bersedia untuk berkongsi ilmu dengan anak-anak murid dia. Jadi hormatilah guru. Guru nakkan anak murid dia lebih berjaya dari dia. Dan iktibar juga yang kita perlu dapat daripada kisah ini, kejayaan itu tidak datang menggolek keinginan diri anak-anak murid sendiri yang memastikan sama ada anak-anak lulus cemerlang ataupun tidak dalam mata pelajaran. Guru hanya membantu membuka laluan untuk kejayaan anak murid. Anak murid juga perlulah berdoa kepada Tuhan, ada matlamat, yakin boleh, berusaha bertindak. Kita perlukan sokongan orang lain dan hargailah ibu bapa adik-adik, kerana kita tidak sentiasa bersama dengan mereka dan mereka juga akan pergi meninggalkan kita. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa sementara mereka masih ada. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu siri motivasi untuk kali ini. Kami akan teruskan lagi dengan siri yang kedua dan seterusnya. Moga apa yang dikongsikan pada hari ini dapat membuka mata, menjentik minda, menyentuh hati dari kisah realiti dari seorang guru bersama anak muridnya. Semoga kita semua diberkatinya dan ilmu yang kita dapat akan memberi manfaat kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.